melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada pensyarah yang dihormati, iaitu Encik Mustafa Kamal bin Alias selaku pensyarah kami bagi subjek pengantar pengajian pendidikan GPPP 1082. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan. Tanpa membuang sebarang masa, ayo kita mulakan. Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid di sekolah. Namun begitu, sebelum seseorang guru itu memerlukan tanggungjawabnya sebagai seorang guru, seseorang guru tersebut perlulah tampil dengan kepribadian yang unggul, sama ada dari aspek ilmu, kemahiran, pengetahuan, accountability dan bersikap positif bagi memastikan anak didiknya berjaya menjadi seorang modal insan kelas pertama yang dihasratkan dalam membangunkan negara bangsa pada masa hadapan. Seterusnya, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Akta Pendidikan 1996 Subsection 117A memperuntukkan kepada Ketua Nazir Sekolah tentang tanggungjawab bagi memastikan taraf standard pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institusi-institusi pendidikan yang wujud di negara Malaysia. SKPM 2010 mengandungi 5 standard yang merangkumi semua aspek yang menjurus kepada kewujudan kualiti pendidikan yang memuaskan. 5 Standard SKPM 2010. Standard 1, kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggambling dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran PDP. Standard yang kedua, organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cepat dan lebih berkesan. Standard 3, bidang kurikulum, kokurikulum dan sukan dan hal ehwal murid diurus dengan cekap lagi berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, jasmani, rohani dan juga emosi. Standard 4, guru merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Dan standard yang kelima, kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dilancarkan adalah bertujuan untuk mewujudkan peluang yang lebih luas ke arah keberhasilan rakyat yang berpendidikan tinggi dan juga berdaya saing. Pelan ini terdiri daripada 3 gelombang, iaitu pertama dari tahun 2013 hingga 2015, gelombang kedua 2016 hingga 2020 dan gelombang yang ketiga dari tahun 2021 hingga 2025. Setiap gelombang ini dijangka akan membawa kepada perubahan dalam institusi pendidikan negara. Baiklah, seterusnya, sebelum kita menelusuri topik aspirasi dan hala tuju pendidikan dengan lebih mendalam, saya ingin menerangkan terlebih dahulu berkenaan dengan apakah itu aspirasi. Aspirasi membawa maksud suatu keinginan atau cita-cita yang kuat. Selain itu, aspirasi juga merupakan harapan bagi sesuatu perubahan yang lebih baik atas tujuan untuk meraih keberhasilan di masa hadapan. Oleh itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) telah pun dirangka atas tujuan untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan di Malaysia yang merangkumi aspek akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan.
seterusnya, antara aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia ialah yang pertama iaitu akses. Murid-murid berhak mendapatkan layanan kesamarataan dalam pendidikan supaya mereka dapat mengembangkan kebolehan mereka. Yang kedua iaitu kualiti. Dari segi kualiti, semua murid akan mendapat pendidikan yang berkualiti daripada guru mereka bagi memperolehi kejayaan di masa hadapan. Yang ketiga iaitu equity. Pendidikan yang terbaik telah pun disediakan oleh sistem pendidikan yang berprestasi tinggi kepada setiap murid tanpa mengira latar belakang. Seterusnya iaitu perpaduan. Guru perlulah memberikan didikan awal mengenai semangat perpaduan kepada murid-murid agar mereka dapat memupuk semangat perpaduan di dalam diri mereka sekaligus mampu melahirkan generasi yang boleh menyumbang kepada keharmonian negara. Dan yang terakhir iaitu kecekapan. Guru perlulah memiliki asas kemahiran sama ada di dalam teknik pedagogi atau bidang teknologi digital bagi memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP. Baiklah, seterusnya mari kita bergerak kepada 6 aspirasi murid. Yang pertama iaitu pengetahuan. Murid akan didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia dari aspek sejarah, manusia dan juga geografi. Yang kedua iaitu kemahiran berfikir. Murid akan didedahkan dengan pelbagai jenis kemahiran kognitif seperti penakalulan dan pemikiran secara kritis, kreatif dan juga inovatif. Dan yang ketiga iaitu kemahiran memimpin. Setiap murid akan dibantu oleh sistem pendidikan bagi mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal dalam situasi pekerjaan. Seterusnya, kemahiran dui bahasa. Setiap individu murid akan menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa kedua atau bahasa komunikasi antarabangsa. Yang kelima iaitu etika dan kerohanian. Sistem pendidikan di Malaysia akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid agar cabaran yang bakal ditempuhi pada masa hadapan dapat ditempuh dengan harmoni. Dan yang terakhir sekali iaitu identiti nasional, iaitu semangat patriotik akan dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara pemahaman sejarah negara dan juga berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Seterusnya, apakah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik? Implikasi pertama iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan ini dia melahirkan modal insan guru yang memiliki ciri-ciri kepimpinan dan boleh menyumbang tenaga serta berbakti kepada negara. Implikasi kedua, guru dapat mencapai objektif sesuatu mata pelajaran yang diajar. Dan implikasi yang ketiga, aspirasi ini juga membentuk guru yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga sasiah. Dan implikasi yang keempat, iaitu yang terakhir, aspirasi ini juga menjadi hala tuju kepada para guru agar menjadi seorang guru yang mempunyai ciri-ciri guru yang cemerlang sepanjang perkhidmatan mereka. Baiklah, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.